Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Atuknya bernama Pak Awi, duduk tinggal di Kota Hilir. Dalam mengejar kejayaan duniawi, ilmu akhirat jangan dipinggir. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi menjadikan tontonan Tanyalah Ustaz pada pagi ini sebagai tontonan pilihan anda. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa pada pagi ini kita ingin menyambung perbincangan kita berkenaan Suratul Saffat, yang mana surah Saffat mengandungi 182 ayat. Sudah 134 ayat dibincangkan, tinggal lagi 48 ayat, dan pagi ini kita nak fokuskan ayat yang ke-49 hinggalah ayat yang ke-51 bersama dengan guru kita iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Asraf Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita, juga kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan boleh sahaja buat panggilan ke nombor 18881677, juga boleh ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan seperti biasa soalan-soalan yang hendak diajukan berkaitan topik kita iaitu tafsir dan taranum surah Saffat bermula ayat 49 hinggalah ayat 51. Dan saranan saya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak yang sedang duduk menonton, jom kita ambil senaskah Quran sebagai panduan pengajian kita pada pagi ini, dan saranan daripada pihak kami menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Tapi kalau tiada, tidak mengapa, boleh kita gunakan Quran yang lain. Yang penting ada Quran supaya kita lebih mudah faham pembelajaran pada pagi ini. Jadi tanpa buang masa, jom kita dengarkan dahulu mukaddimah dari Ustaz kita berkaitan topik pada pagi ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati tuan-tuan dan juga puan-puan, ayahanda dan juga bonda, muslimin serta muslimat, keluarga besar kita iaitu rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kita sama-sama berdoa, berharap bersungguh-sungguh kepada Allah SWT, semoga dengan usaha kita memulakan hari ini dengan langkah kanan, iaitu kita mungkin baru habis saja semayang subuh berjemaah, kemudian kita berzikir, kita mengaji. Mungkin ada sebahagian kita yang pagi tadi memulakan hari dengan qiyamul lail, kita memperbanyakkan solat, memperbanyakkan istighfar. Tuan-tuan dan puan-puan, semua ini merupakan satu anugerah, satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang-orang yang Dia sayang. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita masukkan diri kita di dalam kumpulan-kumpulan tersebut, iaitu kumpulan-kumpulan orang yang always nak upgrade diri dia menjadi orang soleh. Kita merupakan hamba yang berdosa, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tahu tahap kita taklah baik mana, tapi kita juga nak sangat semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua kesalahan, dosa dan juga khilaf kita. Dan kerana itulah kita setiap hari bertekad ingin memulakan hari memulakan hari dengan kebaikan dan juga ketaatan. Dan apabila kita selesai solat subuh dan kemudian kita menyambung, mungkin sebahagian daripada kalian semua dengan menimba ilmu insya-Allah pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita berharap semoga keberkahan ilmu tersebut akan masuk dalam hati kita dalam bentuk hidayah, dan kemudian hidayah tersebut akan dimanifestasikan dalam bentuk taufik, iaitu kesedaran untuk terus melakukan kebaikan hasil daripada ilmu dan juga kesedaran yang kita perolehi sepanjang kita bersama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan semua, by the way, apa khabar? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua sihat sejahtera. Amin. Mana yang kurang sihat, Allah SWT segerakan kesembuhannya. Amin. Mana yang mungkin hidupnya sedang kesempitan, Allah SWT lapangkan. Amin. Mana yang rezekinya tersedekat, Allah SWT permudahkan dan perluaskan. Amin. Dan mana yang mungkin inginkan sesuatu kebaikan dalam hati, insya-Allah Allah SWT itu Maha Pemurah, tuan-tuan dan puan-puan, Maha Pengasih,
baik, Maha Penyayang, Maha Kaya. Betul. Allah SWT akan mempermudahkan hidup kita dengan mengurniakan keberkahan dunia dan juga akhirat. Itu mukadimah kita, ya. Itu mukadimah kita. Dan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan semua sedia maklum, pagi ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, seperti yang Dai Aiman baru sahaja bagi tahu kepada kita sebentar tadi, topik kita tuan-tuan dan puan-puan kali ini ialah topik tafsir. Betul. Surahnya tadi Dai Aiman pun dah bagi tahu, surah As-Saffat, ya. Surah As-Saffat. Elok sangat tuan-tuan dan puan-puan bila kita belajar pagi ini, belajar tafsir, ya. Saya sarankan, bahkan tadi Dai Aiman pun dah bagi tahu, elok kita bawa Al-Quran di sisi kita. Sebab pagi ini sebenarnya kita sedang belajar direct. Kita sedang belajar langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan ni dia sayang sangat kita, ya. Dia ada bagi kat kita 6,236 posting. Ni bahasa yang posting. orang sekarang punya bahasa. Betul. Ya. Kalau media sosial tu kan posting, kan. Saya nak guna bahasa yang mudah kita faham. Betul. Ya. Kita bagi analogi. Ada 6,236 posting ataupun bahasa yang selalu kita faham, ayat Al-Quran, ya. 6,236 Allah Subhanahu Wa Taala bagi di dalam sebuah kitab yang sangat-sangat luar biasa, namanya Al-Quran. Dan setiap posting tersebut dia ada tajuk-tajuk. Hari ini tajuk dia Saffat. Saffat itu apa? Malaikat yang berbaris-baris. Kita tak cerita daripada ayat awal, ya. Hari ini kita berada di dalam ayat 49 sampai ayat 51. Betul. Tak banyak tuan-tuan dan puan-puan, 3 ayat je pagi ni. Tapi masya-Allah tabarakallah, Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, jawami'ul kalim kata ulama. Apa maksud jawami'ul kalim? Ayat yang pendek tapi hikmah dia, kebaikan dia masya-Allah tabarakallah, kal bahr kata ulama, seperti lautan tuan-tuan dan puan-puan. Even pagi ni mungkin ilmu yang kita nak cuba gali ni tuan-tuan dan puan-puan, mungkin hanya sekadar kita ambil satu jarum, kita masukkan ke dalam air lautan, kemudian kita angkat, itulah setitis kat jarum tu yang kita mungkin faham. Masya-Allah tabarakallah. Mana yang sikit tu pun tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar dengan hati yang sangat-sangat luas, hati yang lapang, insya-Allah dia akan banyak bagi kebaikan ke dalam kehidupan kita, ya. So tuan-tuan dan puan-puan, mana yang dah ada Al-Quran, ya, boleh buka muka surat 448. Ada kat situ perbincangan kita pagi ini. Ayat 49 sampai ayat 51, 448 bahagian kiri, bahagian atas sikit tuan-tuan dan puan-puan. Elok kita sebelum nak cuba fahami apa yang ingin disampaikan melalui 3 ayat ini, saya sarankan kita mulakan dengan membacanya, ya, supaya kita dapat berkat. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah ni sayang kita. Betul. Ya. Allah SWT cakap melalui kalam lidahnya Rasulullah SAW. Allah, orang yang baca Quran, walaupun dia tak faham, dia tak faham apa-apa, sepatah haram dia tak faham, tapi dia baca dengan niat, aku nak baik dengan Al-Quran ni supaya aku dapat syafaat. Dia baca walaupun tak faham, Tuhan bagi pahala. Masya-Allah. Masya-Allah SWT, ya. Maknanya pahalanya berapa? 1 huruf bersamaan 10 ayat. Even kalau orang tu malih bona lah, Aiman, tak nak baca, tajwid lintang bukang, dia cakap, kang baca kan lagi banyak salah, berdosa pula. Apa dia buat? Dia donga je orang baca. Donga pun tuan-tuan dan puan-puan dapat pahala, ya. Ada orang yang tak nak donga, dia ambil Quran, dia tengok pagi sampai ke petang, dapat pahala tu. Masya-Allah tabarakallah. Ini yang kita sebutkan tuan-tuan dan puan-puan, Allah ni Maha Kaya. Dia akan bagi banyak kepada hamba-hambanya walaupun dia buat sedikit. Masya-Allah tabarakallah, ya. So jom kita baca dulu pagi ni, kita ambil barakah insya-Allah. Sambil-sambil tu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah perhatikan mana tajwid macam mana, panjang pendek dongung mana cukup ke tidak, sama-sama kita baca, ya. Pagi ni minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, suara rock saya ni pagi ni, ya. Dia belum keluar, suara halus-halus itu belum keluar lagi. Jadi dongailah tuan-tuan dan puan, kau tak sodak pun tolan je lah, ya, insya-Allah. Baik, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ka'annahunna baydun maknun. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي
qarin. Sadaqallahul Aliyul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah bunyi ayat yang kita baru baca ya. Di dalamnya kalau kita lihat dari sudut tajwid ada beberapa wajibul gunnah. Wajibul gunnah ni apa Ustaz? Wajibul gunnah ni merupakan waktu kita mengaji kita nampak dua huruf. Satu huruf nun, satu huruf mim. Huruf nun dan mim ni pula dalam keadaan bersabdu. Cuba tengok ayat 49 tu. Ada satu ka'anna. Nun tu bersabdu. Hunna pun bersabdu tuan-tuan dan puan-puan. So bila dia bersabdu, kata ulama tajwid kena baca dengung dua harkat. That's why tadi kita baca dengung dua harkat. Hunna. Nampak tak saya kira dua harkat tu? Hunna. Lebih kurang macam tu lah. Dan bila kita sebut dengung, bunyinya akan keluar melalui hidung. So siapa yang hidungnya sesama tersumbek, waktu dibaca dia tak boleh keluar dengan baik bunyinya. Tak apa, Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha mengetahui, Maha memaafkan ya. Ini contoh tuan-tuan dan puan-puan ya. Kemudiannya cuba tengok ada kalimah ayat 50 tu. Ya tasaalun. Ada dekat situ ombak tuan-tuan dan puan-puan ya. Dekat huruf sin tu ada ombak. Tadi saya panjang tu tuan-tuan dan puan. Ya tasa tu saya panjang pek harkat. Apa nama hukum itu tuan-tuan dan puan-puan? Ni ramai yang dah tahu. Siapa yang tonton melalui FB tolong komen dekat bahagian bawah itu apa nama hukum Saya tahu ramai tok guru ya, ramai tok guru. Saya tak nak beritahu hukum tolong komen, ramai yang pandai ni komen apa nama hukum ya tasaalun tu ya. Tapi bacaan dia tadi kita baca empat ataupun 5 harakat boleh ya. Kemudiannya qala qailun pun sama hukum itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Mat apa tu? Cuba tengok dekat bahagian FB, saya yakin ada sahabat kita dah mula komen ya. Dan kemudiannya hukum hakam yang lainlah macam ada mat asli dan sebagainya. Lebih kurang begitu perbincangan dari sudut tajwid 3 ayat kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang memuliakan, mari kita masuk di dalam perbincangan tafsir dan juga tadabbur. Dan bila kita sebut tafsir dan tadabbur ni, dia akan bermula dengan satu soalan. Apa yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita melalui 3 ayat ni? Apa maksud tersurat? Apa maksud tersirat? Apakah ilmu? Apakah hikmah? Apakah knowledge yang boleh kita bawa dalam kehidupan pada pagi ini? Apakah wisdom yang ingin kita terapkan dalam nilai-nilai kehidupan kita? Ada banyak ya. Baik, mari kita lihat tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya ayat 49 ini merupakan ayat yang sedang di dalam kumpulan ayat yang menceritakan tentang perihal apakah bentuk nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan bila suatu hari nanti kita semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin, ya rabbal alamin. Kita harap begitu. Tuhan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bila nak deal dengan kita, dia deal dalam keadaan yang sangat-sangat clear. Dia tak janjikan kepada kita syurga tu tempat baik, neraka tu tempat buruk, tapi dia cerita sama-sama. Tak tuan-tuan dan puan-puan, tak. Siapa yang baca Al-Quran ya, dia akan rasa sejuk hati dia. Dia akan rasa pagi dia bangun pukul 4 pagi, dia bersungguh-sungguh qiyamul lail, dia rasa berbaloi. Kenapa dia rasa berbaloi? Sebab lepas dia qiyamul lail, dia baca surah Saffat. Dalam surah Saffat ni Allah SWT sedang gembirakan kita. Hampa nanti bila masuk syurga disebabkan rajin qiyam, rajin sedekah, rajin puasa ya, rajin bersihkan tazkiyatun nafs, hampa akan dapat ni. Dapat A, dapat B, dapat C. Ni sambungan dia lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Awal-awal tu Allah SWT ada bagi tahu dekat kita nanti masuk dekat syurga pakai baju apa. Minum apa. Gelas dia, hatta tuan-tuan dan puan-puan, gelas dia tu pun Allah SWT perincikan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, makan apa, minum apa, baju pakai warna apa, ni semua ada dalam Al-Quran ya, supaya kita ini jelas. Kita jelas. Macam kita dululah nak masuk universiti kan. Orang masuk kita, saya ingat dia tuan-tuan dan puan, saya dulu nak pergi Mosei waktu tersebut kan. Tapi masa tu dia punya keinginan tu suam-suam kuku lagi. Tapi lepas tu bila saya borak dengan salah seorang ustaz saya, dia tunjuk gambar dia masa belajar dekat Mesir. Dia tunjuk gambar piramid, dia tunjuk gambar Universiti Al-Azhar waktu tu lah Aiman kan. Dia tunjuk nanti kau makan apa, dia tunjuk buah, dia tunjuk sayur besar-besar. Kita teruja tuan-tuan dan puan, sebab
Sebab dalam mindset kita dah clear. Begitulah juga lebih kurang syurga. Dalam syurga ini, dalam ayat yang kita sedang bincangkan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, cerita tentang nikmat yang paling ramai orang inginkan, iaitu bidadari syurga. Macam mana keadaan bidadari syurga tu? Nantilah kau ajak tuan-tuan dan puan, dah rasa berpuluh tau kak ni. Kita berhenti sebentar. Baik, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita sedang membicarakan tentang Suratul Saffat, bermula ayat 49 hinggalah ayat yang ke-51. Jadi kita nak raikan terus soalan yang pertama pagi ini dari sahabat kita bernama Sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayat 49. Mengapa bidadari-bidadari tersebut digambarkan seperti telur burung unta? Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sirna atas soalan yang menarik. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan juga muslimat, sidang jemaah kepada rancangan kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Soalan yang kita terima daripada Facebook, Sirna. Tak salahnya betul. Hakim betul. Sirna bertanya tentang ayat 49. Mengapa bidadari di dalam ayat ini digambarkan seperti telur burung unta? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang saya nyatakan sebelum kita berehat tadi, bahawa ayat kupasan kita pagi ini menceritakan tentang nikmat syurga, dan antara nikmat yang paling popular lah Hakim, yang kalau orang lelaki lah ni kita sebut, orang lelaki kalau baca dia tiba-tiba sogar mata kan. Dalam syurga kata Allah SWT ada pelayan wanita, ada pelayan perempuan, namanya bidadari. Bahasa Arabnya hurun ain. Bahasa Arabnya lah ya tuan-tuan ya. Bahasa Arabnya hurun ain. Dan di dalam surah Saffat yang sedang kita bincangkan ini, Allah SWT sedang describe bagaimanakah rupa paras bidadari tersebut, perangai dia macam mana. Dan dalam ayat 48, tapi saya yakin ayat 48 ni ustaz yang sebelum ni dah terangkan ustaz yang sebelum ni terangkan, cuma saya recall semula supaya dia boleh ada kaitan, kita nampak kan. Ayat 48 menyatakan tentang qasiratut tarfi'in. Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang matanya itu pandangannya menunduk matanya comel, tapi dia jaga pandangan matanya. Maknanya dia bukan jenis, kalau kita fikirlah yang suka tengok orang, suka perhati-perhati, tak. Ini jenis baik ni, jenis solehah punya bidadari Dan kemudiannya ayat 49 bagi tahu ka'annahunna baydum maknun. Punyalah cantik bidadari ini, punyalah terjaga, terpeliharanya bidadari dalam syurga ini, seolah-olahnya ia disamakan dengan seperti telur burung unta. Baydun maknun itu maksudnya telur burung unta, burung kasuari yang tersimpan dalam keadaan kemas, dalam keadaan cantik. Baik, kenapa Allah SWT menggunakan analogi analogi telur burung, tuan-tuan dan puan mudah. Kata ulama, tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok telur burung. Allah SWT bagi analogi telur burung, tengok telur burung. Telur burung ni tuan-tuan dan puan-puan macam mana? Dia punya kulit luar tu cantik tuan-tuan dan puan-puan. Kulit putih cantik. Kambur baru ni telur tak cukup. Telur Malaysia dia warna kuning. Warna kuning. Sekali tak cukup, kita pun import telur. Telur yang datang tu tuan-tuan dan puan-puan dia warna putih. Kalau tengok telur warna putih ni tuan-tuan dan puan-puan kan cantik putih Kita pegang tu pun rasa Allah nak pecah pun tak sampai hati, sayangnya. Dan putih itu putih cantik. Dia bukan bertumpuk-tumpuk tuan-tuan dan puan, cantik dia Maknanya kat sini Allah SWT menggunakan analogi keputihan telur tersebut nak menggambarkan betapa halusnya kulit bidadari tersebut. Masya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Sehingga kan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ada menyatakan bidadari ni kulit ni Hakim punya cantik. Dia punya cantik itu kita boleh nampak dalam dia tu, tembus. Ada hadis lain yang menyatakan demikian.
Masya Allah. Nak menggambarkan apa tuan-tuan dan puan-puan? Bahawa makhluk yang akan melayan kita ini bukan sebarang makhluk. Bila Tuhan cipta dia cantik, kecantikan dia itu sangat-sangat luar biasa, ya, sehingga kita tak mungkin nak menggambarkan. Kalau kita nak menggambarkan, kata Allah SWT, tengok dululah. Macam itulah putih, lebih kurang. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Maksud gambaran ka'annahunna baydum maknun, iaitu telur burung unta yang tersimpan kemas. Kemudiannya ayat tersebut ada yang menyatakan maknun. Maknun itu maksudnya tersimpan kemas. So apa maksud dia dekat sini? Maksud dia dekat sini, Allah SWT nak gambarkan kepada kita bidadari-bidadari nanti yang berada di syurga tersebut. First, dia cantik. Yang keduanya, bidadari itu, dia kalau Allah SWT bagi kat kita, dia jenis yang original. Dia bukan second hand. Maksudnya lebih kurang macam ni tuan-tuan dan puan, kalau mudah nak faham. Bidadari hak milik kita, contohnya hak milik Ustaz Ashraf, hak milik Hakim, hak milik tuan-tuan dan puan nanti. Amin ya, amin ya. Laju amin. Copek ya amin itu kan. Dia bukannya bidadari yang pernah melayan orang lain sebelum itu. Maknanya itu khas, dia ada name tag dah. Yang ni untuk Hakim saja. Faham. Ini untuk Ashraf saja. Ini untuk Pak Ali saja. Ini untuk Tuan Haji Kasim saja. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, ka'annahunna baydum maknun, tersimpan kemas. Dia memang menunggu-nunggu Ashraf masuk syurga nanti baru dia layan Ashraf. Dia tak akan layan orang lain. Kenapa Allah SWT bagi analogi sedemikian tuan-tuan dan puan-puan? Sebab Tuhan ini dia tahu pemikiran manusia. Manusia ni dia kalau nak cari nikmat, dia suka yang original. Betul. Dia tak suka second hand. Sebab kita tahu second hand ni dia macam nilai dia kurang dah sikit. Ya. Contohnya kereta tuan-tuan dan puan-puan. Kereta kalau baru harga dia 100,000, tapi kalau second hand walaupun baru keluar 2 minggu, kereta tu harga dah lari dah kurang-kurang 20,000. Betul tak? Sebab apa? Kita tak naklah guna barang yang orang lain dah guna. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? So ini psikologi manusia, dan Allah SWT bagi analogi bidadari nanti, bahkan nikmat lain yang berada di syurga, semuanya yang masih baru, yang masih baru keluar daripada kilang, yang premium, yang tak ada cacat celah. Inilah nikmat-nikmat first class yang ingin Allah SWT bagi kepada siapa? Kepada orang-orang yang baik-baik macam tuan-tuan dan puan-puan. Kepada orang yang pagi-tagi qiyamul lail, kepada orang yang rajin mengaji walaupun tajwid tak berapa cantik, kepada orang yang ada niat nak baiki kehidupan. Ya Allah, tolong ya Allah, aku tahu dulu aku ni mat ronggeng, aku tahu aku ni dulu mat ketum, ya. Tapi sekarang aku nak berubah ya Allah, aku nak baik kepadamu ya Allah, aku nak dedikasi 2023 ni tiap-tiap hari pergi surau, pergi masjid ya Allah. Tolong ya Allah, ya, tolong ya Allah, permudahkan segala usaha ini. Kita harapkan begitulah nanti kita mendapat layanannya. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi itu sebagai analogi kepada kita untuk lebih mudah faham apakah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik Ustaz, bila kita lihat juga tentang bidadari tadi seperti yang telah Ustaz sebutkan, saya tertarik dengan satu soalan, kalau boleh saya bacakan, dari sahabat kita bernama Masipah Nur Jama'in. Masih lagi berkaitan tentang ayat 49. Kalau kita bacakan soalannya: Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 49. Merujuk ayat ini menjelaskan tentang bidadari syurga. Soalan saya, bagaimanakah warna kulit Ustaz? Warna kulit bidadari tersebut, dan mengapa mereka diibaratkan seperti telur yang tersimpan dengan sebaik-baiknya? Adakah tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki? Jadi kalau boleh saya simpulkan dua soalan. Yang pertama, warna kulit. Yang kedua, kenapa disebut sebagai seperti telur yang tersimpan dengan sebaik-baiknya? Silakan Ustaz. Baik, pertamanya kita ucapkan terima kasih kepada Puan Masrifah Nur Jama'in. Ini merupakan salah seorang, kita kata, ahli keluarga tetap kita lah. Betul. Selalu tanya soalan, dan soalannya sangat-sangat membantu kita untuk memahami ayat yang sedang kita kupas sekarang, ya. Bertanya tentang bidadari syurga, ya. Bagaimanakah warna kulit bidadari tersebut? Seperti yang kita nyatakan tadi, bidadari di sana warnanya sangat putih. Kalah putih orang kita. Kalah putih orang kita, Nak ngobat nanti bidadari tersebut perfect,
sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang kedua, adakah bidadari ini pernah disentuh oleh mana-mana lelaki? Tak pernah tuan-tuan dan puan-puan. Diumpamakan bidadari ini maknun dalam ayat yang kita fahami tadi. Maknun ini apa? Barang yang baru keluar dari kilang. Masya-Allah. Barang yang baru keluar dari kilang. Saya bagi analogi ya tuan-tuan dan puan ya, nak bagi mudah faham. Barang yang baru, yang original, yang tak pernah digunakan, tak pernah disentuh oleh mana-mana makhluk sebelumnya ya. So itulah gambaran bidadari. Cumanya saya just tertarik sebab yang bertanya ni Puan Masrifah ya. Ada orang pernah tanya saya dalam kuliah-kuliah tafsir kita. Terutamanya wanita. Selalu yang bertanya, Ustaz, dalam bidadari dalam syurga tu ada bidadari, bidadara tak ada kau, dia cakap. Ini soalan yang penting ya tuan-tuan dan puan-puan kan. Takkan semua pelayan wanita ya, habis tu kalau orang perempuan masuk syurga, siapa nak layan? Ya, siapa nak layan dia? Tak ada ke bidadara? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kalau anda mungkin ada terfikir soalan tersebut, ada tak pelayan lelaki di dalam syurga? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, ada sebenarnya. Ada. Tapi yang ni dia bukan dalam surah Safat. Yang ni kita kena baca dalam surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan ada diberitahu dalam ayat 19 ya, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Nanti dalam syurga, nanti kita duduk, dibagi makan, dibagi minum, kemudiannya kita akan dikelilingi ada satu lagi makhluk. Nama makhluk tersebut Wildan. Wildanun mukhalladun. Wildan ni maksud dia apa? Pelayan lelaki pula. Yang handsome. Masya-Allah. Badan sado macam Hakim ni. Allah. V bentuk badan yang tuan-tuan puan. Ni nak cakap lebih kurang begitulah kan. Betul. Muka handsome. Macam mana lah ustaz tahu muka handsome? Dalam surah Insan tu dia bagi tahu, idza ra'aitahum, bila tengok pelayan lelaki yang nama Wildan ni tadi ya, hasibatahum lu'lu'an mansura. Kamu tengok seolah-olahnya kamu sedang tengok permata gemerlapan. Masya-Allah. Apa maksud tengok permata gemerlapan tuan-tuan dan puan? Ni kalau tadi cerita kalau bidadari dia analoginya tolong, betul tak? Betul. Kalau yang Wildan ni bidadara ni analoginya permata gemerlapan. Nak bagi faham mudah yo. Ni kan kau jap lagi ya, pergi shopping mall, pergi masuk kedai omeh. Masuk kedai omeh, tengok barang kemas ataupun mata yang paling mahal tuan-tuan dan puan. Yang sebiji harga mampu tengok tu. Macam mana cara kita tengok konolah kita tengok golang omeh yang paling mahal tu, yang besar tu, yang cantik tu kita tengok macam ni. Kita tengok, lepas tu lawa berapa harga? 80,000 kita mula letak balik sebab tak mampu nak beli kan. Tapi bila kita jalan tu, mata kita tu macam ni kita. Lagi. Masih tengok lagi sebab kita rasa ya Allah cantik. Betul. Itu maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, hasibatahum lu'lu'an mansura. Seolah-olahnya nanti Wildan tu lalu, macam Hakim lah lalu ya. Dia lalu dia bagi kita minum air, lepas tu dia pergi. Masa dia pergi tu kita tengok lagi. I handsome macam Ustaz Asraf. Itu saja saya tambah. Amin. Lebih kurang macam tu lah nanti. Dan semua ini Allah SWT akan sediakan kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jadi itu antara janji Allah kepada kita orang lelaki maupun orang perempuan. Baik, jadi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Muhammad Asraf Ayub. Kita membicarakan berkenaan Suratul Saffat bermula ayat 49 hinggalah ayat 51. Dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita membuka sebarang panggilan untuk membaca ataupun menguji bacaan-bacaan kita di hadapan Ustaz Muhammad Asraf Ayub. Mungkin ada yang nak pendengarkan bacaan mereka supaya tahu adakah betul tajuk yang telah kita bacakan itu panjang pendek dan sebagainya. Jadi kepada yang berminat untuk mendengarkan bacaan, boleh buat panggilan sekali lagi ke 1800 881677. Dan kepada yang ingin bertanya, boleh juga ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan pastikan soalannya berkaitan surah Saffat ayat 49 hinggalah ayat 51. Baik,
Kita masih lagi membicarakan berkaitan ayat 49 yang membahaskan tentang bidadari. Tadi ketika rehat saya terfikir-fikir soalan yang selalu bermain di fikiran kita tentang ramai yang kita dengar mengatakan, adakah kita kalau contoh pihak isteri kita akan menjadi ketua kepada bidadari di syurga, Ustaz. Jadi kenyataan itu betul atau bagaimana? Silakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan juga muslimat sidang jemaah kepada program rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang Dai Hakim tadi tanyakan untuk kita bincangkan sama-sama ialah, adakah nanti waktu kita di syurga, ya, bidadari cukup banyak, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, dan siapakah ketua bagi bidadari tersebut? Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, bahawa ketua bagi bidadari tersebut, kalaulah contohnya hakim, ya, dapat bidadari berapa? 100 orang. Ini contoh tuan-tuan dan puan-puan, ya, 100. Ketua bidadari tersebut merupakan isteri hakim yang sedang hakim kahwini yang berada di dunia sekarang. Maknanya isteri kita akan jadi ketua kepada bidadari tersebut. Masya-Allah. Ya, kenapa? Kadang-kadang kita fikir kenapa Allah SWT angkat darjat isteri untuk menjadi ketua bagi bidadari tersebut. Ada satu hadis tuan-tuan dan puan-puan di mana Rasulullah SAW ada menyatakan pada waktu tersebut, ya, apabila kaum wanita muslimah mendengar tentang perbahasan ayat-ayat yang menceritakan tentang bidadari, mereka banyak bertanya Rasul, ya Rasulullah, bidadari dekat syurga tu terlalu cantik, bagaimana pula keadaan kami? Adakah keadaan kami tak begitu cantik? Maknanya bila dengar bidadari itu terlalu cun, mestilah kita rasa, alamak, tak berapa best, kan? Tak berapa best. Rasulullah SAW memberikan jawapan yang sangat-sangat luar biasa. Kata baginda, wanita-wanita, maknanya kita lah tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang berpeluang masuk syurga nanti, mereka ini jauh lebih utama, jauh lebih cantik daripada bidadari tersebut. Kulit mereka, kalau bidadari tadi putih, mereka lebih putih daripada bidadari. Kalau baju bidadari tersebut dah baju dia cantik, sutera yang akan diberikan kepada wanita-wanita yang solehah yang masuk syurga ini lebih mahal, lebih berkualiti, ya. Perhiasan dia lebih borek, lebih toba-toba, contohnya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sanggul dia, rambut dia semua lagi cantik, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Pada waktu tersebut tuan-tuan dan puan-puan, wanita yang bertanya Rasulullah pada waktu tersebut, mereka kehairanan. Kenapa keadaan kita bertukar lagi cantik daripada bidadari? For sure dia orang suka. Saya pun suka, tuan-tuan dan puan-puan. Bini saya yang berada di dunia sekarang, nanti bila Allah SWT bagi versi di surga lagi cantik daripada bidadari, betul tak? Saya pun suka, tuan-tuan dan puan-puan. So, dalam hadis tersebut bertanyakan, kenapa kami lebih cantik daripada bidadari? Kata Rasulullah SAW, dan jawapan ini tuan-tuan dan puan-puan saya sangat suka waktu saya baca hadis ini. Kata Rasul, ya, mereka ini Allah SWT muliakan kerana waktu mereka di dunia dulu, mereka rajin sembahyang, mereka rajin mengaji, mereka rajin puasa, mereka rajin menambah ketaatan, dan disebabkan itulah Allah SWT memuliakan wanita-wanita di syurga. Rupa paras mereka, keadaan mereka jauh berganda lebih cantik daripada bidadari yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa bila kita dah dengar jawapan ini, hati kita pun lega lah. Betul. Tak adalah cemburu, betul tak? Barulah nak senyum ibu kita kan. Nak senyum. Tadi tegang muka. Kita harap begitulah, insya-Allah keadaan kita. Baik Ustaz, kita nak meraihkan soalan yang seterusnya. Kali ini pula dari sahabat kita. Kalau boleh kita bacakan di ruangan Facebook. Izara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Masih lagi berkenaan ayat 49. Mengapa bidadari diumpamakan seperti telur yang disimpan baik? Ini kita sudah bahaskan. Soalan yang kedua, apakah perumpamaan ini dapat kita inspirasi bagi wanita dunia agar menjaga maruah diri, menjaga ikhtilat dan aurat dengan sebaiknya? Terima kasih kepada Izara Zulaika atas soalan. Baik, terima kasih banyak kepada Izara Zulaikha, ya, di atas soalan yang bagi saya bakal membantu kita untuk memahami ayat 49 ini dengan lebih jelas. Betul. Soalannya bertanya, mengapa bidadari diumpamakan seperti telur tersimpan baik? Tadi kita dah bagi tahu, kita dah bahaskan, ya. Apakah perumpamaan ini dapat ini yang best, saya suka ni.
Apakah perumpamaan ini dapat kita inspirasikan bagi wanita sekarang agar menjaga maruah diri, menjaga ikhtilat, jaga aurat dengan sebaiknya? Baik. Terima kasih, tak ada soalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran memang apabila dinyatakan tentang bidadari, Allah Subhanahu Wa Taala ada bagi tahu bukan sekadar rupa paras. Allah Subhanahu Wa Taala juga memberitahukan tentang akhlak, tentang perangai, tentang karakter bidadari tersebut, ya. Karakternya ialah kalau kita lihat dalam surah Safat, tuan-tuan dan puan-puan, ayat sebelumnya menyatakan bidadari ini mata dia cantik, rupa paras dia cantik, tapi dia sentiasa menundukkan matanya. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut ya wanita yang menundukkan mata, maknanya kita tahu ini jenis wanita yang solehah. Ini bukan jenis wanita, minta maaf ya tuan-tuan, saya sebut yang nakal, yang liar, yang pantang tengok lelaki, ya mata dia jeling, mata dia jeling, mata dia jeling. Dah. Kita ni kadang-kadang nak tahu wanita dari sudut luaran, dia ni baik ataupun tidak, tuan-tuan dan puan, dari sudut dia tengok kita ataupun kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah dia baik ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang keduanya dari sudut penampilan, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bidadari yang berada di syurga, mereka ini sangat-sangat terjaga. Baju dia tu tutup aurat full, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mereka ini terjaga. Ini sebenarnya antara hikmah pembelajaran yang kita boleh pelajari ialah Allah SWT nak gambarkan kepada wanita, kalau kita nak masuk syurga, macam itulah yang perlu kita lakukan waktu kita hidup sekarang, ya. Kena jaga kita punya maruah, kena jaga kehormatan diri kita, tutup aurat cantik sepenuhnya, ya. Kemudian jaga ikhtilat, jaga batas pergaulan, jaga aurat dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Sebab bila kita jaga ikhtilat, bila kita jaga aurat, bila kita tutup karakter kita dengan perasaan malu, itu perkataannya, ya, dengan perasaan malu, percayalah tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang akan membuatkan harga diri kita makin bernilai sebenarnya. Wallahu a'lam. Jadi antara ciri perempuan yang solehah, tundukkan pandangan. Cuma kalau depan suami, tengok je lah suami. Kenapa yang tundukkan pandangan? Tak boleh tengok lelaki nak jadi solehah. Bukan begitu. Yang bukan suami. Baik. Jadi kita ada seorang pemanggil, Ustaz, di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Putus. Okey. Tak apa, mungkin ada sedikit gangguan di sana. Baik Ustaz, kita nak terus membicarakan tentang surah As-Saffat ayat 49 hingga ayat yang ke-51 ini. Dan kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya wawarkan yang ingin memperdengarkan bacaan kepada Ustaz Muhammad Ashraf untuk kita mengetahui di manakah salah silap kita dalam bab tajwid khususnya, boleh buat panggilan. Sekali lagi saya sebut 1800 881677, dan juga boleh tanya soalan ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baik, saya suka dengan soalan kalau kita lihat di ruangan Facebook kita pada ayat yang ke-50. Kalau boleh saya bacakan terlebih dahulu terjemahannya, iaitu bermaksud tinggallah penduduk syurga itu menikmati kesenangan, lalu setengahnya menghadap yang lain sambil berbincang dan bertanya-tanya. Jadi kalau kita tengok terjemahan, kita pun kurang faham. Jadi jom kita dengarkan terlebih dahulu tafsiran berkenaan ayat yang ke-50 ini. Boleh Ustaz? Baik, silakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita beralih kepada ayat seterusnya, ayat 50. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Cerita bidadari kita dah habis dah, tuan-tuan dan puan-puan. Dah habis dah, ya. Sekarang ni kita masuk cerita baru pula. Masih lagi dalam syurga. Tapi ayat kali ini Allah SWT nak bagi tahu apakah aktiviti sosial. Itu perkataan dia. Apakah aktiviti sosial yang akan kita lakukan setiap hari waktu kita masuk syurga. Takkan nak layan bidadari, betul tak kan? Takkan dia duduk kat rumah tak keluar-keluar kan? Apa lagi dia buat dalam syurga tu? Ini nak beritahu, ya. Ayat 50 bagi tahu fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, ya. Dalam syurga tersebut mereka ini akan, sebahagian mereka akan menghadap dengan sebahagian lain sambil berburak-burak, sambil bercakap-cakap. Dalam erti kata lain, nanti bila berada kat syurga, kita tak adalah duduk ontok-ontok kat rumah layan bidadari, mengaji yang bidadari kan, tak, tuan-tuan dan puan, ya. Kita akan keluar. Betul. Kita akan keluar. Saya akan jumpa, saya akan hello Hakim. Kim, jom kita lepak kedai mamak. Ini bayangan ni, tuan-tuan dan puan. Ni contoh, ya.
Jom kita lepak kedai mamak. Lepas tu kita pun jumpa. Ini yang sedang diberitahu dalam ayat ni. Fa'aqbala ba'dhum ala ba'din. Kita pun jumpa. Saya pun jumpa hakim ya. Mungkin tuan-tuan dan puan jumpa kawan surau ya. Mana yang dapat masuk syurga tu kita akan jumpa tuan-tuan dan puan. Kita dekat sana pun nanti ada media sosial lah, kita boleh hubungi, jangan risau tuan-tuan, semua ada ya. Tapi dalam syurga kita akan berjumpa secara fizikal. Kita akan jumpa fizikal. Sebab itu dia dinyatakan di sini ba'dhum ala ba'din. Maknanya dia berdepan-depan macam kita sekarang ni. Sedang duduk berdepan-depan, seorang cerita duduk kedai mamak berburak, posan minum air itu cerita tuan-tuan burak kan. Ya tasaalun. Apa yang kita burakan tu? Kita saling bertanya-tanya. Kita saling bertanya-tanya. Tanya apa? Tanya soalan standard lah tuan-tuan dan puan. Kita masuk Tompek Best, kita akan berburak tentang nikmat lah. Betul tak? Saya tanya Hakim, rumah kau tingkat berapa syurga? Itu yang saya tanya tuan-tuan dan puan. Itu yang saya tanya. Bidadari kau berapa ratus? Itu soalan dia tuan-tuan dan puan. Hakim pula tanya saya, Ustaz, baju Ustaz tu brand apa Ustaz? Lawa betul baju Ustaz tu. Tuan-tuan dan puan, maknanya nanti kita berborak tak sompek nak mengumpik tuan-tuan dan puan. Sebab kita dikelilingi nikmat. Bila kita dikelilingi nikmat, kita akan menceritakan perkara-perkara yang positif. Betul. Kita akan menceritakan perkara-perkara yang membuatkan hati semakin gembira. Itulah keadaan kita apabila berada di syurga kelak, insya-Allah. Masya-Allah, apabila kita dikelilingi nikmat, maka tiada lagi hasad, dengki dan sebagainya. Baik, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami hinggalah ke saat ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Ashraf Ayub, dan kita nak terus meraihkan panggilan dari seorang sahabat kita. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Singapura. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan. Okey, saya nak baca yang mohon Ustaz tolong membetulkan, insya-Allah Ustaz. Boleh. Silakan Tuan Haji. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum بعض مأنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail yang sudi memperdengarkan bacaan surah As-Saffat bermula ayat 49 hinggalah ayat 51. Dan sekarang jom kita dengarkan ulasannya. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah baru sebentar tadi kita mendengar bacaan daripada caller kita, iaitu Tuan Haji Ismail dari Sungai Buloh. Dan menurut pandangan saya, bacaan Tuan Haji Ismail ini sebenarnya merupakan satu bacaan yang sangat-sangat berkualiti. Kita dengar sekali pun kita dah tahu ini jenis orang yang ada ilmu tajwid, yang rajin mengaji, yang mungkin selalu join grup tadarus. Bahkan saya yakin Tuan Haji Ismail kita
pernah mempelajari ilmu taranum. Sebab tadi mula-mula saya dengar macam ada bunyi lagu Bayati. Lepas tu dia tutup macam ada bunyi lagu Nahwan. Ini kalau orang belajar taranum dia dapat detect lah, dia dapat detect ya. So itu perkara pertama yang saya ingin mengucapkan tahniah kepada Tuan Haji Ismail ya. Maknanya bacaan overall markai dah. Tak ada masalah dah ya. Cuma saya nak kongsi sikit je lah. Kita nak kongsi sikit, tak ada nak cakap kita ni pandai sangat dah ya. Tapi kita ini nak kongsi untuk kita nak dapatkan kebaikan bersama-sama ya. Baik. Tadi dalam ayat 49 ka'annahunna baidum maknun. Baidun tadi tu huruf ya-nya saya dengar tak berapa jelas. Mungkin disebabkan kita tadi mengaji dari sudut calling. Takut-takut bila call tu mungkin tak berapa jelas bunyi dia. Tapi kalaulah bukan disebabkan sebab tersebut, kalau boleh kita jelaskan. Ya ini satu huruf istifal, jadi bunyinya baidun. Kadang-kadang kita sebut kalau laju kita sebut baidun. Bunyi macam tebal. Bunyi macam tebal ya. Itu yang pertama. Yang keduanya kalimah maknun. Kalimah maknun ni ada huruf kaf. Kaf ni dia ada satu sifat hamas namanya. Dan bila dia berada dalam keadaan huruf mati, bunyi hamasnya perlu dijelaskan. Maknanya kita kalau biasa yang kurang tepat ni kita akan sebut maknun sahaja. Tapi yang betul kita akan sebut ada keluar angin sikit. Maknun. Lebih kurang begitu. Tadi saya dengar kurang jelas. Sekali lagi saya fikir mungkin disebabkan kita call. Jadi bunyi itu tak begitu jelas tadi ya. Baik, apa lagi yang boleh saya kongsikan? Kemudiannya ada dalam ayat fa'aqbala ba'duhum ala ba'din. Fa'aqbala itu dia ada huruf qaf yang bertanda mati, dan semua kita tahu qaf bertanda mati kita perlu datangkan sifat qalqalah dia. Maknanya bunyinya terdetak. Berdetak fa'aqbala seperti yang kita dengar tadi, bunyi berdetaknya itu kurang jelas, dan saya bersangka baik mungkin Tuan Haji Ismail ada baca, tapi disebabkan baca ikut calling ni mungkin bunyi dia tak begitu dengar ya. Yang lain macam mana Ustaz? Sangat-sangat perfect. Sangat-sangat perfect. Teruskan bacaan sedemikian, teruskan lagi melombong pahala. Sebab satu huruf bersamaan 10 pahala. Kita baca alif lam mim pun dah dapat 30. Tadi baca 3 ayat ada berpuluh kalimah, lagi banyak pahala kita. Masya-Allah. Boleh dah jemput Tuan Haji Ismail jadi tok imam kita bulan Ramadan ni Ustaz ya. Masya-Allah. Baik, tadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi ingat, kita membicarakan tentang antara perbualan penghuni syurga ialah mereka akan sembang tentang nikmat-nikmat di dalam syurga. Cuma yang menarik perhatian saya, adakah nanti bila kita bersembang akan ada sifat iri hati Ustaz? Dengki antara satu sama lain. Contoh, mana Acing kau dapat aku tak dapat. Jadi bagaimana Ustaz? Ini soalan yang sangat baik tuan-tuan dan puan, sebab tadi kan ayat 50 kita bercerita tentang kita akan jumpa kawan-kawan kita yang masa kita hidup kat dunia ni. Saya akan jumpa Hakim ya. Saya akan call dia, Hakim jom kita lepak kedai mamak ayam. Saya cerita kan. Lepas tu saya borak dengan dia tentang apa? Tentang benda best-best. Rumah aku Hakim, aku ada duduk kondo 300 tingkat. Rumah aku ni ni contoh cerita ni ya. Rumah aku 300 tingkat. Tingkat paling atas tu dia straight nampak mahligai Rasulullah SAW. Dia bukan nampak KLCC tuan-tuan. Dia nampak mahligai Rasulullah tu. Masya-Allah tabarakallah. Hakim pula cerita, aku rumah semidi ya, tak dapat rumah kondo macam tu. Tapi rumah semidi aku dia sebelah masjid. Masya-Allah. Best di sebelah masjid tu. Tiap-tiap pagi solat subuh Rasul jadi imam. Masya-Allah. Masya-Allah tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan Hakim tadi bertanyakan kepada saya, adakah bila kita bercerita tentang nikmat, nikmat demi nikmat, adakah nanti terkeluar perasaan mungkin kita rasa dengki ke, jealous ke, rasa tak berhati ke, pasal Hakim dapat rumah sebelah masjid aku tak dapat kan? Adakah Hakim pun akan berfikir macam tu? Kenapa Ustaz Asrad dapat kereta Lamborghini sampai 100, aku dapat kereta Porsche sebiji je kan? Ni contoh tuan-tuan dan puan. Adakah wujud perasaan tak puas hati dalam syurga kerana nikmat sangat banyak? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan, ada satu ayat. Allah SWT dah bagi jawapan dah. Kita baca Quran, kita jumpa dalam surah Al-A'raf ayat 43. Ayat tersebut berbunyi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya, apa maksud ayat tersebut? Maksudnya ialah penghuni syurga ni bila dia masuk syurga, Allah SWT
akan sucikan dahulu hati mereka. Allah akan tarik semua perasaan-perasaan dendam, perasaan iri hati, perasaan tak buat hati, perasaan negatif thought, negatif thinking. Dalam syurga ada tak? Tak ada dah tuan-tuan dan puan. So jadi bila hakim cerita nikmat dia, saya tak rasa apa-apa pun. Saya cerita nikmat saya tuan-tuan dan puan, hakim pun tak rasa apa-apa. Sebabnya apa? Allah SWT dah sucikan hati kita. Orang syurga semua orang baik-baik ya tuan-tuan dan puan. Itu jawapannya insya-Allah. So janganlah risau. Kita tak adalah dongki langsir dia, langsir kat baru. Kita kena tukar. Dia dah tak ada dah masalah macam tu. InsyaAllah. Macam sekarang kalau kat dunia Ustaz, tukar langsir pun dah iri hati. Oh jangan. Kita pun nak tukar langsir tu. Tukar langsir, tukar washing machine. Berapa orang ni? Baik, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita, namanya Mentari Senja. Wallah, macam nama Mentari Senja bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Pada ayat ke-50, bagaimana pertemuan mereka di dalam syurga? Apakah yang mereka bincangkan dan bercakap dalam pertemuan itu? Dan yang ketiga, adakah di syurga nanti membataskan pergaulan antara lelaki dan perempuan, Ustaz? Baik. Terima kasih banyak kepada Mentari Senja. Ini soalan daripada Facebook ya saya rasa. Betul. Baik. Soalannya bertanyakan nanti bila kita jumpa macam mana keadaan kita bertemu tersebut. Betul. Adakah berlaku ikhtilat sehingga kita melanggar batasan-batasan syariat. Itu mungkin persoalan yang terkeluar daripada minda ya. Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan ya, apabila kita mengamati Al-Quran, apabila kita mengamati hadis Rasulullah SAW ya, kita akan temui bahawa kehidupan di syurga itu walaupun kita bertemu, ia akan berlaku dalam keadaan suasana yang sangat-sangat harmoni. Sebab perasaan nakal, perasaan jahat, iri hati, negatif tu semua dah tak ada dalam hati kita. Faham? Kita dah tak ada masa dah tuan-tuan dan puan. Lelaki kau nampak perempuan nak tengok-tengok kenen-kenen dah tak ada, nak ngorak-ngorak tak ada tuan-tuan dan puan. Tu bidadari 100 tu. Tak layan. Rumah tak terlayan lah tu. Itu pun dah lawa. Bini, isteri sendiri pun dah pun cukup cantik. Allah. Suami dah cukup handsome dah. Tak ada masa dah tuan-tuan dan puan nak tengok-tengok orang lain ya. Itu yang pertama. Maknanya kalau bertemu pun ia akan menuruti syariat seperti yang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So kita tak perlu nak risau. Itu yang pertama ya tuan-tuan dan puan ya. Ikhtilatnya tidak berlaku, pertemuan lelaki dan perempuan itu berlaku tetapi dalam keadaan sangat harmoni, menjaga syariat, insya-Allah batas-batasannya itu semua akan dituruti dalam keadaan yang sangat-sangat baik ya. Yang keduanya, apakah yang dibincang? Dia orang tu bercakap apa masa berjumpa tu? Ya. Tadi saya dah bagi tahu ya, topik yang dibincangkan waktu kita berburak kat syurga ini, kata ulama ada dua topik. Pertamanya kita akan bincang, kita akan berburak tentang nikmat. Saya tanya hakim kau dapat apa, dia pun tanya kereta kau macam mana, saya pun tanya perabot kau jenis apa kan, baju kau tu mana kau dapat, macam itulah. Semalam kau pergi honeymoon ke sungai mana, macam itulah tuan-tuan. Kita tanya banyak nanti ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lagi best ya, dalam kita berburak itu nanti kita akan bertanyakan juga keadaan perihal kehidupan kita waktu di dunia, waktu sekarang ni tuan-tuan dan puan. Kita akan bertanya, antara soalannya apa Ustaz? Soalan yang mungkin kita akan tanyakan pada waktu tersebut, kita teringatkan kawan kita. Saya akan tanya, hakim, kau jumpa tak Da'i Aiman? Dia dekat tingkat mana kat syurga? Masya Allah. Kita akan teringat kawan kita waktu kita kat dunia tersebut. Masya Allah. Kita akan teringat tuan-tuan dan puan. Dan nanti hakim beritahulah, oh Aiman kita susah jumpa sebab dia tingkat 6. Kita tingkat 4, dia tingkat 6 kan. Bolehlah hello tapi kena naik atas lagi. Kita akan jumpa. Dan jangan terperanjat tuan-tuan dan puan, waktu kita tanya balik, kawan kita yang ni contohlah si XXXAAA tu dia dekat mana? Aku dah pusing satu syurga, aku dah tawaf satu syurga, even aku dah tanya dah malaikat kat syurga ni, kat mana dia? Tak jumpa. Masya-Allah. Tak jumpa. Dekat mana rupanya dia? Ini yang kita tak ingin tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Dia rupanya berada di neraka. Nauzubillah min zalik. Dan itulah yang akan kita bincangkan di dalam ayat 51 selepas ini insya-Allah. Okey, baik. Jadi itulah yang kita nakkan, kalau boleh kita nak masuk ke dalam syurga bersama keluarga dan juga sahabat handai kita. Baik, Tanya Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Seperti biasa teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit selepas ini di TV9. Jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu
jangan keliru. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak yang sudah kita bicarakan bermula ayat 49 hinggalah ayat 51 pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah dibicara dan dikongsikan oleh guru kita dapat kita amal dan kita sebarkan dalam kehidupan. Dan sekarang ini kita ingin berpindah ke ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-59. Kalau boleh saya bacakan dahulu ayatnya yang berbunyi qala qailum minhum inni kana li qarin. Saya tertarik pada perkataan qarin. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak perasan, qarin ini satu perkataan yang selalu diguna pakai oleh orang kita, yakni orang Melayu. Qarin, iaitu sebagai pendamping yang terdekat dengan kita. Cuma kalau kita lihat pula dari sudut terjemahannya, kalau boleh saya bacakan, seorang di antaranya berkata, sesungguhnya aku di dunia dahulu ada seorang rakan yang menempelak daku. Jadi maksud pada terjemahan rakan, tapi pada sebutan ayat Quran qarin. Jadi apakah tafsiran yang sebenar tentang ayat ini? Jom sama-sama kita dengarkan ulasannya daripada guru kita Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Da'i Hakim, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan juga muslimat, sidang jemaah kepada rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berada di dalam segmen surah Saffat. Kita ingin mengupas ayat yang terakhir di dalam perbincangan kita pagi ini, iaitu ayat 51, ya. Di mana di dalam ayat 51 ini ada satu kalimah yang selalu orang kita dengar, iaitu kalimah qarin. Qala qailum minhum inni kana li qarin, ya. Waktu tengah berbual-bual, penduduk syurga tengah berbual ni, tiba-tiba dalam perbualan mereka teringat, dulu aku ada seorang qarin. Masya-Allah. Apakah maksud qarin tersebut, ya? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, qarin ini merupakan satu perkataan yang orang kita selalu dengar, dan selalunya ia disinonimkan dengan maksud pendamping syaitan ataupun jin yang tak baik. Itu yang selalu kita faham. Ya? Kadang-kadang kalau kita ada anak, tuan-tuan dan puan-puan, anak kita menangis tak berhenti-berhenti, ya, orang tua-tua cakap itu qarin dia kacau dia. Qarin dia kacau dia, ya. So, adakah benar maksud tersebut? Jom kita kupas, ya, kita kupas. Baik. Qarin ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalimah Arab. Kalimah Arab. Maksudnya ialah, kalau kita lihat dari sudut bahasa, maksud dia ialah sesuatu yang sering mendampingi, ya, ataupun mudah faham, pendamping, pasangan, teman, kawan karib. Itu maksud asas perkataan qarin. Itu maksud asas perkataan qarin, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Yang keduanya, dari sudut kefahaman kita pula, qarin ini merupakan pendamping kepada manusia. Dan bila disebut pendamping kepada manusia ini, dia ada dua kategori. Sama ada pendamping yang baik, iaitu malaikat. Kita ada qarin malaikat, tuan-tuan dan puan-puan. Mula kita lahir sampai kita meninggal, elok dia ngekor kita, diikut kita, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita tahu rakib dan juga atid. Tugas dia mencatat, ya. Ada juga malaikat lain, qarin juga, peranannya apa? Dia sentiasa membisikkan, mencadangkan untuk kita melakukan kebaikan. Malaikat tersebut ada, tuan-tuan dan puan-puan. Ini termaktub di dalam surah Qaf. Ini kena baca surah Qaf, kita jumpa ayat dia, ya. Baik. Ada satu lagi qarin, ya. Qarin yang terdiri daripada jin ataupun syaitan, iaitu kita panggil qarin jahat lah. Qarin jahat, di mana fungsi dia apa? Fungsi dia akan sentiasa membisikkan, mencadangkan, menyuruhkan kita untuk melakukan maksiat dan juga kemungkaran. Dan perkara ini memang jelas termaktub di dalam Al-Quran. Kalau kita buka surah Zukhruf, ada bagi tahu ayat 36, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang hidup dalam keadaan lara
dia jauh daripada Al-Quran, malih mengaji, tengok ikut majlis ilmu pun tak nak, semayang culas dan sebagainya. Orang yang macam ni, Tuhan bila fed up dengan dia, Tuhan akan bagi dia korin terdiri daripada syaitan. Dan korin ni nanti tugas dia apa? Dia akan pimpin tangan kita, dia akan bawa tangan kita makin lama makin jauh daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Dan korin yang peranan dia ini membawa kita ke arah kejahatan ni, semua orang ada, tuan-tuan dan puan. Dia sama macam malaikat. Malaikat yang mengarahkan kita bawa kebaikan, semua orang ada. Syaitan yang mengarahkan kepada kejahatan, semua orang ada. Termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun ada korin ni, tuan-tuan dan puan. Cuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku ni ada korin, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membantuku sehingga dia ini tunduk ikut perintah aku, bukan aku yang tunduk kepada perintah dia. Ini hadis menyatakan, tuan-tuan dan puan. Dalam arti kata lain, korin Rasul ni dah masuk Islam. Dia dah baik lah. Tapi itu Rasul ya. Untuk kita tak baik dah, tuan-tuan dan puan ya. Itu maksud korin, iaitu pendamping, sama ada malaikat ataupun syaitan. Cuma tuan-tuan dan puan, dalam ayat kita sekarang ini, perkataan korin ini bukan bermaksud malaikat, bukan bermaksud syaitan, tak. Dia bermaksud kawan baik. Kan saya kata tadi korin ni maksudnya teman, kawan baik. So dalam perkataan korin ayat 51 ni, dia merujuk kepada maksud kawan baik yang selalu kita hang out, yang Facebook dia selalu kita ikut, yang memang kita ni kawan baik sehidup semati lah. Pergi mana-mana dengan dia, ya, jalan mana-mana, rahsia kita dia tahu, rahsia dia kita tahu. Kawan baik yang waktu dulu masa kat dunia kita ni memang sentiasa hang out sama-sama. Itulah yang dimaksudkan korin di dalam ayat 51 yang kita sedang kupas sekarang ini. Wallahu alam. Okey, baik. Jadi itu maksud sebenar kepada korin. Sebut biar betul ya, tuan-tuan dan puan-puan, korin bukan klorin. Klorin tu dalam kita punya kolam tu. Jadi kalau nak dengar betul, nak tidur betul. Lagi subuh ni ustaz ya. Baik. Bila sebut juga tentang korin, bermakna di sini rakan, dan ustaz sebut tentang kita perlu mencari rakan yang baik. Jadi apakah kriteria dan juga ciri-ciri yang perlu kita lihat dalam memilih seorang kawan supaya menjadi kawan yang boleh menunjuk ke arah kebaikan? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih banyak kepada Da'i Hakim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang Hakim pertanyakan kepada kita pada pagi ini sebenarnya sangat-sangat penting, sangat-sangat relevan. Sebab ya, ada kawan ini sebenarnya menentukan, kalau hadis menyatakan kawan ini menentukan agama kita. Sampai ke tahap tu, tuan-tuan dan puan-puan. Apa maksud agama tu? Maksudnya kepercayaan hidup kita ini akan terdorong buat apa waktu kita hidup lah ni, dia banyak bergantung kepada siapa yang kita berkawan. Sehingga akan tuan-tuan dan puan-puan nanti perihal kita dapat masuk syurga, kita masuk ke neraka pun, na'udzubillahi min zalik, pun sebenarnya banyak dicorakkan oleh kecenderungan kita memilih kawan-kawan waktu kita hidup lah ni. Jadi persoalan ini sangat penting, dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, persoalan tentang korin ini ada dinyatakan dalam ayat 52, 53, 54. Perincian dia ada dinyatakan dalam ayat tersebut, di mana 3 ayat ini kita akan kupas esok. Maknanya saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, kalau hari ni kita nak dapatkan full version tentang penerangannya, saya cadangkan esok pun ikut juga. Rancangan yang sama. Ya, sambungan dia pun ayat yang sama. Hari ni kita kupas sampai ayat 51 ya. Besok kita sambung ayat 52, 53, 54. Banyak cerita tentang korin ni, apa kepentingan dia, kenapa kena pilih korin yang baik, kawan-kawan yang baik, dan apa impact kalau kita salah pilih kawan. Besok kita cerita ya. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, soalan tentang yang dinyatakan tadi tentang apa ciri-ciri kawan yang baik, saya nak bagi tahu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf lah, kita berehat sekejap. Tekak saya dah haus, nak bagi minum kejap. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita dengarkan ciri-ciri kawan yang baik. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Kembali bersua dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Dan sekarang ini kita sudah berada pada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-51. Tadi kita tunda jawapan untuk pertanyaan tentang apakah ciri-ciri dalam kita memilih kawan yang baik. Silakan Ustaz. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sambung jawapan kepada persoalan Hakim tadi. Apakah ciri-ciri dalam yang boleh menjadi faktor kita nak pilih kawan baik dalam hidup kita sekarang, ya? Ciri-ciri yang paling utama yang dulu Tok Guru saya banyak nasihatkan saya, banyak ingatkan saya. Dia kata, Ashraf, kalau nak cari kawan ini, carilah kawan yang kalau kita berdamping dengan dia, hati kita makin lama makin senang nak buat kebaikan. Sentiasa Tok Guru saya beritahu macam tu. Carilah kawan yang kalau kita berdamping dengan dia, hati kita makin nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah kawan-kawan yang kalau kita berdamping dengan dia, hati kita makin lama makin mudah nak mengaji. Betul. Makin mudah nak solat, makin mudah nak pergi masjid, makin mudah nak dengar rancangan Tanyalah Ustaz, makin rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari kawan-kawan yang boleh mendorong kita ke arah tersebut. Dan kalau boleh, cuba elakkan kawan yang kalau kita hang out dengan dia, kita jumpa dia dekat restoran mamak ke mana-mana ke, kan, yang selalu membawa kepada lara. Yang kalau kita borak asyik huha-huha yang tak ada manfaat. Kena elakkan tuan-tuan dan puan. Kenapa kena elak? Kita bukan nak pilih kawan, dah. Tapi tuan-tuan dan puan, kehidupan kita ini dia akan bersambung sampai ke akhirat. Betul. Dia akan sambung sampai ke akhirat. Even ya, salah pilih kawan ni, natijah baik ataupun buruk itu tak perlu tunggu ke akhirat. Kat dunia pun boleh lintang pukang kalau salah pilih kawan. Saya teringat dulu tuan-tuan dan puan, waktu saya dulu belajar sekolah menengah Hakim, saya dulu ada seorang kawan. Dia ni cukup pintar, cukup pandai, kita selalu rujuk dia. Bahkan cikgu cakap dia ni insya-Allah lah full A. Full A student ni insya-Allah, kan? Sebab dia jenis orang pandai. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, tiba-tiba dalam satu waktu tu dia tersalah pilih kawan. Dia tersalah pilih grup. Biasalah sekolah menengah, sekolah asrama ni dia ada grup baik-baik, dia ada grup yang nakal-nakal, ya. Kita yang kena pandai milih, ya. Kita kena pandai pilih. Berkawan dengan semua orang, tapi kawan karib kena pilih. Kena pilih, ya. Tuan-tuan dan puan. So kawan saya ni mungkin Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi uji dia sikit, dia terpilih, dia suka berkawan dengan yang huha-huha punya kawan. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, disebabkan otak dia tu dia pandai, tapi sebabkan salah pilih kawan, terikut kawan-kawan yang suka huha-huha tu banyak buat kes dan sebagainya, dia punya SPM teruk tuan-tuan dan puan pada waktu tersebut, ya. Saya juga tuan-tuan dan puan di dalam syarikat kami lah, syarikat kami kecil, ya tuan-tuan dan puan, tapi antara staff-staff ni kita sentiasa bagi tahu, kita bila nak bawa masuk staff baru, even staff sedia ada pun, antara perkara yang paling kita titik beratkan ialah kita tak mahu kalau ada staff yang jenis biawak. Kita tak betul cakap orang macam biawak dah. Ni analogi. Yang jenis macam mana? Yang jenis negative thinking. Yang gemar melaga antara satu sama lain. Yang gemar ngumpat sana, ngumpat sini, ngumpat bos apa semua. Kita tak nak ada negative environment. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf, saya ada media sosial, ya, ada orang ikut, dan kadang-kadang tuan-tuan dan puan, ada setengah orang yang kadang-kadang bila kita buat posting, dia pun bertanya soalan sinikal lah itu ini. Minta maaf, saya terus blok tuan-tuan dan puan. Saya terus blok, minta maaf. Kenapa saya blok? Isteri saya pernah tanya. Saya jawab ada dua jawapan. Pertamanya, saya blok bukan sebab saya tak suka sangat, tapi saya nak jaga keadaan iman saya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak jaga kesejahteraan emosi saya. Sebab ini paling penting tuan-tuan dan puan. Perasan tak kadang-kadang kalau kita salah pilih kawan, even di media sosial pun, bila kita pilih kawan yang baca, yang gemar share perkara-perkara tak baik, kita pun terpalit ikuti perkara-perkara lara. Baru tadi kita baca mengaji elok benda baik, kita buka kat sini kita terbuka kepada lara. Masya-Allah tabarakallah. Kita tak naklah tuan-tuan dan puan, kebaikan kita itu hilang begitu saja. Betul tak tuan-tuan dan puan? Dan disebabkan itulah sangat-sangat penting untuk kita memilih kawan, di mana besok insya-Allah perinciannya akan saya nyatakan dengan lebih detail. Wallahu a'lam. Ya, jadi penting untuk kita memilih ataupun melihat ciri yang baik dalam memilih kawan, kerana
kita nak berkawan sampai ke syurga, dan kita nak kawan kita yang baik di dunia ini menuju ataupun menyuruh kita ke arah kebaikan. Saya suka juga dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita yang lain, iaitu An-Nur Rauf bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 51, apakah penting untuk memilih rakan yang baik? Adakah rakan yang baik boleh menarik rakannya yang berada di neraka untuk bersama-sama di dalam syurga? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada An-Nur atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, soalan yang kita terima daripada An-Nur Rauf bertanya tentang pentingkah kita pilih kawan yang baik ni? Pentingkah kita surround diri kita dengan inner circle? Ini bahasa orang sekarang ya. Inner circle yang bagus-bagus, penting ke tidak? Jawapannya seperti yang saya nyatakan tadi tuan-tuan dan puan, sangat penting. Bahkan saya suka sepatah kalimah yang dinyatakan oleh Da'i Hakim sebentar tadi. Kawan yang kita pilih sekarang ini, kita nak berkawan sampai ke syurga. Kita nak berkawan sampai ke syurga. Kita bukan sekadar hang out, say hi sekejap-sekejap dah, ya. Kita nak berkawan sampai ke syurga, sebab nanti kan kat syurga kita borak balik. Betul. Kita borak balik ni tuan-tuan dan puan. Jadi daripada sekarang kita kena buat penapisan. Kita kena buat tapisan. Tapi ini saya cerita kawan baik tuan-tuan dan puan. Kita kena buat tapisan. Kita kena pilih kawan-kawan yang setiap hari mengingatkan kita ke arah syurga, ke arah takwa, ke arah kebaikan, ke arah keberkatan. Pilih kawan-kawan macam tu. Satu lagi Tok Guru saya selalu bagi tahu dulu, Ashraf, bila pilih kawan, pilih juga kawan yang boleh menegur kita dalam keadaan baik. Ini pun best juga tuan-tuan dan puan ya. Pilih kawan yang boleh tegur, yang boleh tunjukkan kesilapan kita. Sebab kita tak nak kawan yang jenis cerita bagus-bagus ya. Oi, kau ni handsome lah, baguslah kau cakap. Nanti lama-lama kita pun terbang syok sendiri tuan-tuan dan puan, badan kembang. Betul. Ya kan? Kita dah tak nampak kesilapan. Oh, ini pun sebenarnya bahaya tuan-tuan dan puan. Pilihlah kawan yang boleh menegur, walaupun teguran tersebut pahit, tapi kita tahu kawan baik aku ni dia tegur bukan sebab dia nak kenen aku. Dia sebenarnya nak bantu aku untuk perbaiki kesilapan tersebut, supaya nanti dia nak sama-sama ni kita pegang tangan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Cari kawan yang boleh dorong kebaikan, yang boleh juga cerita tentang apa perkara yang boleh kita perbaiki dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Betul. Saya setuju dengan kenyataan Ustaz tadi. Pilih kawan yang bila mungkin tengok muka, dengar dia cakap, teringat rumah Allah, teringat nak baca Quran, teringat nak zikir dan sebagainya. Ada juga soalan yang diajukan oleh Jura Azlin Sufyan, antara ungkapan-ungkapan yang selalu kita dengar. Kalau boleh, jom kita telusuri soalan tersebut. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya ayat 51. Saya selalu mendengar orang berkata, kalau kau tak jumpa aku di syurga, cari aku di neraka. Persoalannya, bolehkah ungkapan tersebut diucapkan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Jura Azlin Sufyan bertanya tentang ungkapan yang kadang-kadang banyak orang kita gunalah ya. Betul. Kalau kau nanti hari kiamat tak jumpa aku kat syurga, kau carilah aku kat neraka ya. Tuan-tuan dan puan-puan, bolehkah kita cakap macam tu? Saya fikir ya, ungkapan ini mungkin gurauan. Tapi dari sudut realiti saya cadangkan ya, kalau boleh kita elakkan dia cakap. Sebab kita takut ya ungkapan tersebut dia jadi doa. Betul, setuju. Kok botol kita tak jumpa ke syurga kan masuk neraka kan parah. Betul tak tuan-tuan perempuan ya? Dia cerita macam ni, kalau nak tukar kita tukar dalam better version. Kalau kau tak jumpa aku dekat syurga, kau tolong doakan supaya malaikat nanti tarik aku, bawa aku masuk syurga. Ya, bawa aku masuk syurga. Sebab dulu Tok Guru saya ada bagi tahu tuan-tuan dan puan, dia kata pemikiran seorang Muslim yang benar-benar memahami Al-Quran dan juga Sunnah, dia akan berfikir macam ni, aku akan cari apa juga cara supaya aku tak masuk neraka. Supaya aku tak masuk neraka. Ya, supaya aku nanti bila menjelang hari kiamat,
Aku akan cari apa juga cara supaya aku dapat masuk syurga. Maknanya neraka ni langsung tak terlintas dalam pemikiran dia. Sebab neraka ni tuan-tuan dan puan is not an option. Ini bukan option yang kalau kita masuk, nanti masuklah neraka kejap berendam 5-6 minit lepas tu kita masuk syurga juga. Ada orang fikir macam tu tuan-tuan dan puan. Kadang ada juga orang tanya saya, Hakim, dia kata, "Lah Ustaz, kalau kita nakal-nakal pun selagi kita mengucap nanti masuk syurga lah juga." Allahuakbar. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul. Ada orang fikir macam tu, seolah-olah dia fikir neraka ni macam Kalau air panas. macam berendam kolam air panas. Betul tak? Betul tak? Dah berendam setengah jam rasa tak tahan, dia pun ambil lepas tu dia keluar. Tuan-tuan dan puan, tak, tuan-tuan dan puan. Neraka ni panas, tuan-tuan dan puan. Panas, ya. Jangan main-main, tuan-tuan dan puan. Azab neraka yang paling rendah, dia ada satu selipar. Kita sarung ni selipar tu, otak kita menggelegak, tuan-tuan dan puan. Paling ringan. Itu paling ringan. Masya Allah. Itu baru appetizer dia. Dia belum lunch, belum dinner lagi. Ya. Tahan ke kita, tuan-tuan dan puan? Dan benda ni bukan buat melawak, bukan main. Hari ni ustaz bukan cerita-cerita dongeng. Tak, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tahu bahawa api itu memang betul-betul panas, tuan-tuan dan puan, kita akan mengelak. Bayangkan sekarang kita ni lemah, tuan-tuan dan puan. Pergi ambil lighter kejap lagi. Kalau rasa kita fikir neraka tu, aku rasa boleh tahan kot. Boleh tahan 5-6 minit kot. Ambil lighter, tuan-tuan dan puan, letak jari, cuba bakar kejap. Dan lighter tu baru 1/1000 kot panas daripada api neraka. Itu pun tuan-tuan dan puan, jangan cakap seminit lah, 2 saat pun, 3 saat pun dah tak tahan. Kita ni lemah. Jadi kita kena banyak berfikir, apa yang perlu aku buat supaya aku langsung tak jejak neraka, supaya nanti hari kiamat aku terus masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan hidup kita, capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi perlu kepada kita untuk mendoakan kebaikan juga kepada sahabat kita. Baiklah, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, dan mungkin Ustaz sedikit 3 pengajaran ringkas berdasarkan 3 ayat yang telah kita telusuri pada pagi ini. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 3 hikmah besar yang kita boleh petik daripada 3 ayat yang kita kupas pada pagi ini. Yang pertamanya ialah nikmat bidadari tersebut is real. It's real. Betul. Ini bukan cerita dongeng. Siapa yang buat baik, siapa yang mengaji, siapa yang suka buat ketaatan, yang banyak istighfar, dia akan dapat nanti bidadari yang comel, yang cantik, yang cun, yang kita describe tadi. Kita doa banyak-banyak, tuan-tuan dan puan-puan semua dapat, saya dapat, penerbit dapat, yang mendengar dapat, yang menonton tak kira mana pun, selagi mereka ini orang yang nak berkebaikan, semua akan dapat. Amin ya rabbal alamin. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita hidup di dunia ini, kita kena pilih kawan yang akan mendorong kita masuk syurga. Manakala hikmah yang ketiga pula, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, nikmat syurga tersebut dia bukan sekadar duduk rumah layan bidadari saja. Nikmat kehidupan di syurga tersebut dia sama macam dunia. Kita akan hang out dengan kawan-kawan, bual-bual, kita akan jalan-jalan. Cuma nikmat di sana beribu kali ganda lagi best daripada nikmat di sini. Itu di antara 3 pengajaran yang kita boleh dapat. Kita sematkan dalam pemikiran supaya ia menjadi satu motivasi untuk kita lebih kuat beramal soleh, mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Baik Ustaz, dan sedikit doa penutup program kita pagi ini. Baik. Tafadhal. Tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita menadah tangan, kita memohon barakah, kita memohon inayah, kita memohon keampunan, kita memohon semoga Allah SWT memberkati kehidupan kita dulu, kini dan selamanya, dunia dan juga akhirat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin tibbil qulub tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha bihaqqi dzatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya zal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ustaz yang sudi bersama dengan kita, dan kepada sedang penonton, teruskan menonton Tanya Ustaz pada esok pagi. Masih lagi bersama dengan kami, iaitu saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Sambungan untuk surah As-Saffat bermula ayat 52 hinggalah ayat 54 seperti biasa jam 6.50 pagi. Jadi akhir kata, jom kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.